untuk semalam so saya minta kumpulan masing-masing. So kalau dah dibentuk, okey, tidak ada masalah. So kalau belum lagi, so saya harap selepas ini bolehlah okey, ustazah, saudara-saudari berbincang sekejap. Kemudian okey, tubuhkan kumpulan masing-masing. So mungkin di bawah okey, Cik Afiq boleh bantu nanti supaya kumpulan-kumpulan ini memudahkan pengurusan kursus ini, khususnya bagi kerja kursus ataupun penilaian untuk melaksanakan critical review bagi artikel dan juga bagi menyiapkan laporan ataupun proposal yang dimasukkan. Baik, okey Baik, untuk yang proposal nanti saya cuba dapatkan maklumat lengkap untuk proposal dan saya akan kongsi dengan saudara-saudari nanti bagi proposal tersebut. Okay. So kebiasaannya secara ringkas, kalau saya boleh kongsikan di sini dalam merancang dan menulis proposal bagi kajian tindakan. Yang pertama, so apa kandungan proposal tersebut? Kemudian apa fungsi proposal tersebut? So maksudnya dalam proposal kita apa yang mesti ada? So apa yang mesti ada? So pertama kebiasaannya kita ada pendahuluan, kemudian kita ada apa yang latar belakang bagi kajian tindakan yang kita hendak laksanakan. Kemudian kita ada permasalahan, isu-isu apa yang kita nak betulkan ataupun kita nak selesaikan. Kemudian kita ada contoh-contoh jadual pelaksanaan, tetapi yang ini kita sudah ada dalam bab 3. Kemudian kalau ada juga kos-kos kajian, so nanti saya akan kongsikan dengan saudara-saudari. Baik, cuma yang pertama yang perlu saudara-saudari bincang bersama-sama dalam kumpulan masing-masing ialah apa tajuk ataupun apa fokus kajian ataupun isu yang saudara-saudari hendak highlightkan ataupun hendak kaji. So daripada isu tadi kita buat draft dahulu. Objektif kajian dulu. Kemudian langkah-langkah melaksanakan kajian. Kemudian ada tempoh pelaksanaan dan kos kajian. So maksudnya perkara-perkara yang besar, yang mesti ada di sini ialah fokus ataupun tajuk, isu yang hendak dikaji, so objektif kajian, kemudian langkah-langkah melaksanakan kajian, tempoh pelaksanaan dan juga kos kajian. Baik, kemudian dari segi formatting nanti juga saya akan kongsikan dengan ustazah. Kebiasaannya nama penyelidik, tempat penyelidikan ataupun nama sekolah, tajuk kajian,
Kalau ada refleksi, ujian-ujian ataupun kajian yang lepas, kemudian fokus kajian, objektif kajian, kumpulan sasaran misalnya. Kita ada kumpulan sasaran, maksud kita sampel kajian. So kalau dalam perbincangan tadi, kita katakan contoh pelajar tahun 4 ataupun tahun 6. Isu kajian ialah pelajar tidak hadir ke sekolah misalnya. Kemudian, so ya, itu kumpulan sasaran pelajar yang tidak hadir ke sekolah bagi tahap 6 misalnya. Dan apa tindakan-tindakan yang akan dicadangkan jika ada keperluan-keperluan bahan misalnya juga dinyatakan dan disenaraikan. Kemudian intervensi ataupun apakah langkah-langkah yang kita akan ambil, yang kita akan laksanakan. Kalau boleh jadual pelaksanaannya, seberapa lama, apa yang dah dilaksanakan. Jadi kalau perlu bajet misalnya juga jumlah peruntukan yang perlu di-hold. Ini semua perlu kita masukkan dalam proposal kajian. So isu yang selalu dinyatakan sebenarnya, so macam mana kita hendak menentukan tajuk kajian tadi. So biasanya tajuk kajian bergantung kepada perkara-perkara yang kita hendak selesaikan, yang kita hendak anjurkan kepada staf ataupun kepada pelajar kita. Jadi tajuk ini hendaklah positif, ringkas, mengandungi hala tuju kajian, so ada sasaran dan juga tindakan kajian. So kita ambil satu contoh di sini. Baik, kalau kita dah kenal pasti isu pelajar kita, mereka tidak dapat menguasai bahagian-bahagian yang tertentu dalam kurikulum ataupun tidak dapat membaca dengan lancar mengikut tahap pelajar itu, mungkin kita katakan tajuk kita ialah meningkatkan kemahiran membaca. So meningkatkan kemahiran membaca. Jadi apa yang kita nak gunakan? Apa yang kita nak gunakan? Ataupun mungkin kita kata kita ada mekanismenya. Mekanismenya di sini meningkatkan kemahiran membaca secara kognitif ataupun secara apa yang saudara-saudari fikirkan sesuai. Ataupun menggunakan teknik mana. Dalam kalangan pelajar 3A misalnya. Dalam kalangan pelajar 3A ataupun 3B. Jadi dalam konteks ini, apa yang kita nak buat ialah kita nak meningkatkan kemahiran membaca. That is fokus kita. So tindakan kita apa dia? Secara apa? Secara kognitif ataupun apa yang Ustazah nak amalkan, menggunakan teknik mana? Kita kata meningkatkan kemahiran membaca, menggunakan teknik apa yang sesuai. Kalau pelajaran Jawi misalnya. Kemudian siapa sampel kita? Dalam kalangan pelajar 3A. So kita ada fokus kajian ataupun isu. Kemudian kita ada tindakan kita. Dan kita ada sampel kita. Itu sebagai contoh. Ataupun kita katakan contoh yang lain, meningkatkan tahap kebersihan bilik darjah menggunakan teknik apa, menggunakan kaedah apa. Kalau kita katakan, mungkin kita boleh
namakan sendiri kaedah. Okey. Kemudian bagi siapa? Bagi kelas K6 Bistari misalnya, ataupun bagi kelas B misalnya. Okey. Okay. So maksudnya kita di sini ialah fokus kajian ialah meningkatkan tahap kebersihan. Okey. Program apa kita nak laksanakan? Okey, mungkin program ini kita belum dapat tentukan sehinggalah kita dapat nyatakan tindakan-tindakan yang kita hendak buat. Okey, dan siapa pelajar kita, tingkatan ataupun darjah mana satu. Itu adalah antara satu contoh kita katakan. Ataupun mungkin contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya dalam matematik misalnya. Ada 5 orang pelajar kita yang tidak dapat menguasai titik perpuluhan misalnya. Mungkin kita katakan meningkatkan kemahiran matematik dalam konteks ataupun meningkatkan kemahiran mencampur kemahiran mencampur nombor mengandungi nombor titik perpuluhan misalnya menggunakan kaedah kalau ada kaedah ataupun menggunakan teknik kalau kita ada teknik-teknik yang tertentu dalam bagi 5 orang pelajar darjah 5 misalnya 5A misalnya atau 5B. Suppose spesifik di situ. Itu di antara contoh-contoh kita katakan kajian yang kita boleh laksanakan. Ataupun contoh-contoh yang lain meningkatkan kemahiran mendapat maklumat dalam sesi kaunseling kelompok misalnya. So, kepada pelajar tingkatan 2 misalnya. Itu antara contoh-contoh yang kita boleh laksanakan. Ataupun meningkatkan kemahiran menyebut. Kemahiran menyebut bagi menyebut apa? Misalnya, kalau kita katakan huruf-huruf dalam Jawi misalnya, ada beberapa huruf yang sukar bagi 5-6 orang pelajar ini menyebut. So, meningkatkan kemahiran menyebut bagi apa, menggunakan teknik apa, ataupun dan akhirnya kepada siapa. So, ini contoh contoh tajuk. Cuma kita kita kalau boleh kita nak tajuk-tajuk yang bila kita baca kita nampak apa isu apa yang nak dilaksanakan dan kepada siapa. Ataupun kadang-kadang kita ada isu tapi teknik kita tak ada ataupun kaedah kita tak ada tapi kepada siapa. So pun boleh juga sebab kadang-kadang kita sukar untuk menentukan nama kaedah kita, nama intervensi yang kita buat. Itu di antara contoh-contoh tajuk. Cuma kita tidak kita cuba elakkan tajuk-tajuk yang sukar difahami dan tidak menampakkan ada intervensi dilaksanakan. Dan kepada siapa. Itu cuba kita elakkan. Sebagai satu contoh di sini, projek ABC pada tahun 2003. Tapi kita tak nampak projek apa, kepada siapa dan apa isu yang kita hendak selesaikan dalam konteks kita kata apa yang kita nak laksanakan itu tak nampak
Dia hanya tajuk yang bersifat umum saja. Itu yang kita cuba elakkan di sini ya. Okay. Baik. Kemudian dalam kajian tindakan juga kita ada refleksi. Refleksi ini ialah yang kita sebut pengalaman yang lepas. Misalnya, dia ada dua di sini. Yang pertama, refleksi terhadap apa yang kita laksanakan, yang hendak dilaksanakan, dan yang kedua, kesimpulan ataupun refleksi dengan apa yang kita telah laksanakan. Sebab seperti mana yang kita bincang semalam, ada 4 perkara utama dalam kajian tindakan ini. Pertama ialah isu yang hendak diselesaikan. Isu mengenal pasti. Kadang-kadang kita refleksikan apa yang sebenarnya yang sudah berlaku, dan itu adalah isu yang kita hendak selesaikan melalui kajian tindakan kita yang kita hendak laksanakan. Kemudian kita merangka beberapa tindakan dalam tempoh masa-masa yang tertentu yang akan dilaksanakan. Bagi tujuan untuk mengatasi isu ataupun masalah yang kita hadapi. Jadi di sini kita ada isu, kita ada rangka, dan kita melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian kita mendapat ataupun kita ada output ataupun hasil daripada tindakan-tindakan kita. Dan di sini hasil itu kita anggap dia sebagai membuat refleksi dengan apa yang telah kita laksanakan. Ataupun kita kata kita menganalisis tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan tujuan supaya kita dapat meneliti sama ada apa yang kita telah laksanakan itu berjaya ataupun tidak. Dengan kata lain, kita menilai semula ataupun kita menilai apa yang telah kita laksanakan tadi. Jadi dalam konteks ini, dia menganalisis, kita menganalisis hasil ataupun output daripada pelaksanaan intervensi yang kita sediakan, yang kita telah buat, dan akhirnya kita dapat kita dapat buat penilaian sama ada apa yang kita buat itu mencapai objektif kita ataupun tidak. So, dan akhir sekali kita akan buat satu laporan lengkap. Sebab sebenarnya kita dah ada sebelum ini kalau kita dah ada dalam proposal kita itu kita ada bab pertama, kita ada bab kedua. Bab kedua tu kaedah-kaedah ataupun metodologi yang kita nak laksanakan. Kemudian bab 3 pelaksanaan kita. Kemudian bab 4, so kita akan melaporkan apa yang telah kita buat, dan bahagian yang akhir sekali itu adalah kita kata kesimpulan daripada pelaksanaan projek ataupun kajian tindakan ini. Jadi laporan kajian tindakan ini adalah merupakan satu dokumentasi yang kita tulis lebih sistematik dan jelas supaya laporan itu bila dibaca ataupun
orang lain boleh buat maklum balas ataupun komen-komen untuk meningkatkan lagi orang kata menyelesaikan isu-isu yang kita buat dalam kajian tindakan. So saya akan cuba kongsi nanti dari segi format laporan kajian tindakan ini. So kebiasaannya dia tidak banyak beza dengan laporan-laporan yang lain lah. Biasanya ada halaman, pengesahan, penyeliaan, pengakuan, penghargaan, abstrak, kandungan itu adalah merupakan format yang biasalah. Kemudian kita ada pendahuluan, seterusnya apa fokus kajian, objektif dan soalan kajian, siapa peserta ataupun sampel kajian kita, intervensi kita, apa yang kita nak laksanakan, kemudian output daripada kajian kita dan akhir sekali refleksi. Mungkin kita boleh tambah di situ ialah cadangan tindakan susulan. Sebab kadang-kadang apabila kita dah siap, kita ada cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menambah baik kajian yang sebelum ini. Ataupun ada isu-isu yang lain yang berbangkit. Atau dengan kata lain pun mungkin kajian kita ini tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang kita syorkan dalam tindakan kita, yang kita cuba nak atasi. Ataupun mungkin dalam sampel kita itu ada 5 pelajar misalnya. 2 pelajar tidak dapat tidak dapat diselesaikan isu-isu tadi. Kita ambil contoh, kita katakan bacaan tadi. Selepas intervensi yang kita buat, selepas tindakan-tindakan yang kita laksanakan, sama ada 1 tindakan, 2 tindakan ataupun ada beberapa tindakan, mungkin daripada 5 pelajar tersebut kita dapati bahawa 3 pelajar dapat menguasai, dapat diselesaikan isu dalam konteks bacaan mereka, tetapi 2 pelajar masih lagi tidak dapat membaca dengan lancar misalnya. Jadi dalam konteks ini mungkin cadangan kajian yang seterusnya ialah supaya kita buat tindakan-tindakan yang lain atau merangka satu lagi kajian tindakan bagi tempoh masa yang tertentu dengan melaksanakan strategi ataupun kaedah tindakan yang lain untuk membantu pelajar tersebut, ataupun tambahan-tambahan tindakan yang sesuai bagi 2 orang lagi pelajar tersebut. So itu pun kita boleh masukkan dalam laporan kajian. So nanti dalam masa yang terdekat saya akan kongsikan bentuk-bentuk ataupun cara menulis laporan kajian tindakan, bukan saja dalam konteks tajuk-tajuk tetapi juga bersama dengan format laporan, kemudian bagaimana kita membuat rujukan misalnya, menulis rujukan, mungkin juga beberapa panduan kalau perlu membuat soal selidik, maka kita akan bantu untuk membuat soal selidik, sebab dalam kes-kes yang tertentu mungkin kita perlukan satu maklum balas daripada pelajar, khususnya perkara-perkara yang kita tidak boleh nampak daripada mata kasar kita. Sebagai satu contoh di sini, mungkin dari segi sikap pelajar. Sikap belajar selepas intervensi. Selepas intervensi kita adakah
sikap ataupun keyakinan diri pelajar itu meningkat selepas mengikuti beberapa sesi kaunseling ataupun beberapa intervensi. Ataupun kalau kita ambil balik satu contoh tadi, contoh yang diutarakan oleh Ustaz tadi berkaitan dengan pelajar-pelajar pasif misalnya. Selain daripada pemerhatian kita, selepas beberapa intervensi yang dilaksanakan, adakah pelajar tersebut tahap kita katakan keyakinan diri itu dia bertambah. Mungkin dalam konteks ini kita boleh gunakan soal selidik misalnya untuk kita tanya pelajar selepas beberapa sesi aktiviti, adakah mereka merasai bahawa keyakinan diri mereka bertambah. So ini juga boleh nanti saya akan cuba bantu saudara-saudari. Begitu juga kalau melibatkan melibatkan aktiviti-aktiviti seperti temu bual misalnya, yang melibatkan interaksi sosial untuk mendapatkan maklumat daripada data, maklumat ataupun data daripada sampel ataupun sampel ataupun pelajar-pelajar yang terlibat dalam intervensi bagi kajian kita. So ini juga kita akan cuba kongsi dengan saudara-saudari ya. Yang penting sekarang ini kita dapat sedikit gambaran bagaimana melaksanakan kajian tindakan dan apakah perbezaan-perbezaan di antara kajian tindakan dengan kajian-kajian saintifik yang lain, khususnya dalam konteks subjek kajian, dalam konteks membuat laporan, dalam konteks kita katakan analisis data misalnya. Jadi secara umumnya, secara umumnya perbezaan-perbezaan tersebut. Kemudian kita juga akan kongsi bagaimana cara membuat rujukan dalam teks dan juga di luar teks yang kita gunakan di UPSI lah. Setakat ini kita menggunakan sistem ataupun APA, American Psychologists Association, yang edisi yang ke-6 yang kita gunakan. Ada juga edisi yang terbaru iaitu edisi yang ke-7. Boleh kalau nak gunakan yang edisi yang terbaru, cuma pastikan konsistensi dalam membuat rujukan tersebut, sama ada di dalam teks kajian, dalam teks laporan ataupun di bahagian penghujung, iaitu di bahagian laporan. Semua ini saya akan kongsikan dengan saudara-saudari lepas kita buat sedikit pelarasan bersama dengan kumpulan-kumpulan yang lain dalam kursus ini. Baik, okey. Jadi yang penting juga seperti yang saya sebut tadi, pembentukan kumpulan dalam kalangan saudara-saudari, nanti maklumkan kepada saya dalam masa yang terdekat untuk memudahkan proses pengurusan dalam kelas kita pada semester ini. Baik, so ada pandangan ataupun ada soalan-soalan lain? Kalau tak jelas, sehingga hari ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, silakan. Saya Nur Ain. Saya nak tanya berkenaan dengan sampel kajian. Iya, betul. Silakan. Kami buat tajuk kemahiran membaca di kalangan pelajar tahun 1.
Kemudian boleh tak sampel tu kita ambil daripada sekolah berlainan? Kan contoh saya daerah lain, kawan saya dia dari daerah lain, dia ambil tahun 1 dekat daerah dia. Ke dia kena satu tempat je? Okey, so maksudnya di sini, okey, apa yang Ustazah masukkan, maksudnya sekarang ni uh, uh, buat di sekolah A dan juga di sekolah B. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Tak ada Kan? masalah lah. Tak ada masalah. Contohnya kita ambil macam ni lah. Contohnya. Okey ya. Katakan okey, kita ada okey ya. Okey, dalam satu kumpulan ada 4 orang misalnya. Okey ya. Jadi kita menggunakan kajian ya semua sama kan. So menjalankan kemahiran membaca dengan kemahiran membaca meningkatkan kalau kita kata kemahiran saja dia tak nampak, meningkatkan kemahiran membaca menggunakan apa, kalau ada teknik lah, kalau ada teknik. Kalau tak ada teknik pun sekarang jangan masukkan dulu, tetapi akhirnya kita akan sebut teknik itu dalam tajuk supaya dia jelas. Meningkatkan kemahiran membaca menggunakan kaedah bagi pelajar tahun 1. Kan? Tapi dibuat, tapi nanti di dalam laporan itu, di dalam proposal itu kena nyatakan sekolah mana yang terlibat dan berapa orang pelajar, siapa pelajarnya. Kan? Tapi tajuk dia tahun 1 lah. Kalau kita buat di satu sekolah, mungkin tahun 1 di SA, SRA, apa misalnya. Kan? So, okay. Itu maksudnya. Boleh, tak ada masalah. Okay, ya. Intervensi itu kena jelaslah macam mana. Dan hasil tadi, cuma laporan itu kena masukkan ke empat-empat lah. Laporan di sekolah A, macam mana sekolah B, macam mana sekolah C, macam mana. Kalau misal kata kita ada kita buat di sekolah-sekolah yang berlainan, tapi tindakan kita adalah sama, tak ada masalah. Boleh boleh, sebab okey, yang penting ialah kita dapat membantu ataupun kita dapat menyelesaikan sebahagian daripada isu kemahiran membaca tadi. Boleh okey, jelas? Okay, jelas Doktor. Okey. Soalan kedua boleh Doktor? Okey, silakan. Kalau kita buat kumpul data melalui temu bual pakar, berapa minimum pakar biasanya? Okey, sekarang ni kenapa kita perlu temu bual pakar misalnya? Itu soalan saya tanya balik. Untuk sokongan data tu? Okey, sekarang ini, okey, dia kajian tindakan ialah isu-isu spesifik di sekolah kita. Okey, isu spesifik di sekolah kita ialah, okey, kenapa kita ada pelajar dalam kelas kita. Okey, sekarang ini sebahagian dari pelajar ini lancar membaca. Sebahagian ataupun dah start membaca dah boleh membaca. Tetapi okey, yang sebahagian lagi kan, sebahagian lagi okey, ya, kurang lancar ataupun belum dapat membaca. Jadi sekarang ini kita nak tingkatkan yang ini. Kita nak, bukan semua kita nak buat dah, bukan semua. Kita nak ambil yang kurang tadi. So bila kita ambil yang kurang tadi kan, jadi soalan okey ya, apa yang kita nak buat ialah tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita. Biasanya kalau pakar ini dalam kajian ialah dia meneliti soal selidik kita. Dan dalam konteks ini kita tak ada soal selidik. Mungkin kalau nak pakar di sini dalam konteks pakar menyediakan soalan untuk
kita mengenal pasti sama ada pelajar ini dapat membaca. So maksudnya soalan-soalan kita ataupun taksiran kita tadi. Taksiran kita untuk menilai ni selepas intervensi kita ni, pelajar ini meningkat atau tidak kemahiran membaca. Itu maksud saya. Okey. Boleh jelaskan lagi tak apa yang dimaksudkan dengan pakar di sini? Dalam konteks mana pakar yang kita nak gunakan? Maksudnya kalau tak terlibat tak perlulah, Doktor. Ya, sebab kita nak macam ini ya. So kita nak faham betul-betul kajian tindakan. Sebab saya tak nak nanti pengalaman-pengalaman sebelum ini apabila kita minta pelajar melaksanakan kajian tindakan, dia tak jadi kajian tindakan. Dia jadi kajian gunaan ataupun dia buat kajian bersifat kolerasi ataupun dia buat kajian yang bukan kajian tindakan tapi kajian-kajian saintifik yang biasa. Contohnya di sini dia buat satu soal selidik yang panjang dan soal selidik ni ada item-itemnya. So dalam item ni tadi dimasukkan pengesahan pakar tadi. So dalam konteks kita sekarang ini kita tak perlu pengesahan pakar. Kenapa? Sebab bila kita nak laksanakan kemahiran membaca, so kita ada tindakan-tindakan yang nak dilaksanakan. Misalnya kita hanya ada satu sahaja tindakan. Contohnya tindakan menggunakan kaedah fonetik ataupun kaedah apa yang you fikirkan sesuai, menggunakan kaedah. Mungkin dalam konteks penggunaan kaedah ini you memerlukan pakar, boleh. Boleh di sini. Saya cuma jangan gunakan pakar untuk buat soal selidik. Sebab kita tak perlukan soal selidik di sini. Bila kita buat tindakan, kita katakan kaedah, contohlah kaedah membaca tadi ni, you ada satu kaedah, nama dia kaedah ABC. Contoh. Kaedah ABC ni, inilah kaedahnya. Mula-mula kita menyebut, gaya buka mulut. Ini contoh. Lepas tu, 3 hari lepas tu, kena buat ni. Lepas 10 hari, kena buat ni. Ini contoh ya. Okey. Dan akhirnya, kita laksanakan program kita. Selepas kita melaksanakan program, kita menilai keberkesanan program kita tadi. Maksud menilai keberkesanan tadi mudah aja. Kan? Kita suruh pelajar membaca. Mengikut tahap. Contoh kita kata, kalau pada tahap 1 ini, dia patut boleh membaca, menyebut ini. Dan kita mintalah pelajar itu sebut. Kalau dia boleh sebut, lancar, yang kita kata yang sesuai dengan tahap dia tadi, so itu so jadi kita tak perlu soal selidik dah. Maksud kita hanya perlu satu pentaksiran yang ringkas yang mana kita sendiri buat. Pelajar A, pelajar A, dia boleh sebut ini dengan bagus. Pelajar B, 10 perkataan ini dia sebut 8 bagus. Yang 9, 10 ini dia kali pertama dia menyebut, tidak. Kali kedua dia menyebut, bagus. Pelajaran yang ketiga, 5 saja perkataan disebut dengan bagus, 5 ni tak bagus. Tapi boleh dah sebut. Pelajar keempat, dapat menyebut semua ke 10-10. Pelajar kelima, 1 sahaja disebut. Kan nampak? So, jadi sekarang ini, so daripada 10 orang pelajar, kita dapati ialah 2 pelajar ini dapat menyebut semua sekali. So maksudnya 2 daripada 10 bermaksud kalau 2 daripada 10 bermaksud 20, maksudnya berapa peratus? Kan? So 0.2%. Kan? Kemudian kita kata satu pelajar ni langsung dia tak boleh. Walaupun dia dah buat. So maksudnya hanya satu saja dia boleh sebut dengan baik.
So maksudnya satu pelajar daripada 10. 10% pelajar tak dapat kemahiran tadi. So itu maksudnya sekarang ni. So output kita itu dalam bentuk naratif, dalam bentuk peratusan yang simple. Yang simple. Jadi keseluruhannya kemahiran membaca pelajar meningkat secara keseluruhannya. Okey. Cuma ada satu saja pelajar yang tidak, dan kita akan ambil tindakan lanjut selepas ini. So jadi itulah, kita tidak perlu satu kita katakan satu pakar di sana. Sebab apa? Sebab kita boleh menilai sendiri. Okey, pelajar-pelajar kita itu ataupun rakan-rakan kita yang menilai pelajar itu apabila mereka siap sesuatu intervensi ataupun sekelompok intervensi tadi. Okay. So itu maksud saya. Keperluan pakar itu kita kena lihat betul-betul di mana keperluan pakar tadi. Kalau pakar tadi kata ada satu kaedah yang memang memerlukan pakar yang melaksanakan, mungkin kita boleh menggunakan pakar tersebut. So boleh maksudnya saya tak nak nanti kita confuse di antara pakar yang kita gunakan untuk menilai item-item dalam soal selidik kita. Kalau kita gunakan yang itu, kajian kita itu dia dah bersifat kita kata applied research, ataupun applied research ini ialah kajian bukan kajian tindakan, dia kajian saintifik, seperti mana yang dibuat untuk menilai sesuatu perkara berasaskan dengan item-item ataupun soal selidik yang dibina. So, itu maksud saya ya. Boleh ya? Bukan tak boleh guna pakar, tetapi kita kena lihat dari sudut mana penggunaannya. Boleh ya? Ada soalan lain? Tak ada, Prof. Okey, so kalau tak ada, yang pertama tugas saudara-saudari ialah satu, membentuk kumpulan. Kemudian selepas membentuk kumpulan, menyenaraikan artikel-artikel. Boleh senaraikan lebih daripada 5. Mungkin senarai artikel tadi kalau nak tunjukkan kepada saya pun boleh, untuk memastikan bahawa dia berada dalam kelompok isu yang sama. Sebab saya tak nak you all buat tugasan 1, isu lain, proposal, tugasan 3, isu yang lain. Jadi dia akan menambahkan beban kerja ataupun tugas saudara-saudari. Kenapa? Sebab dalam tinjauan literatur untuk proposal kajian juga memerlukan output ataupun input daripada artikel-artikel. Kita tak nak buat kerja 2 kali ya. Kita nak artikel bagi kerja kursus yang pertama boleh digunakan untuk untuk proposal penyelidikan tindakan bagi kerja kursus yang ketiga. Boleh ya? Okey. So jadi senarai nama mengikut kumpulan masing-masing. Lepas tu langkah kedua, dapatkan artikel-artikel, list of artikel. Banyak pun tak apa dalam kelompok isu yang sama, tetapi untuk tugasan tu 5 sudah mencukupi. Kemudian di pihak saya akan kongsikan maklumat-maklumat yang saya ada, terdiri daripada Polkomar. Yang kedua ialah panduan melaksanakan kerja khusus. Kemudian saya akan kongsikan juga PowerPoint, dan saya akan kongsikan juga bagaimana untuk menyediakan laporan kajian tindakan. So ada soalan-soalan lain, tambahan-tambahan ataupun ada yang you all nak tanya?
Setakat ni tak ada lagi, Prof. Okey ya, setakat ni tak ada. Kalau tak ada, so kita akan berkomunikasi dari masa ke semasa. Baik okey, saya rasa saya pun tak banyak lagi maklumat yang saya nak sampaikan pada hari ini. So jadi bolehlah kita bersurai pada untuk kali ini ya. Okey sebelum bersurai, mana-mana yang ada pada pagi ini, so saya nampak ada 24 orang semua. Kalau boleh you all buka sekejap supaya saya boleh ambil gambar untuk dokumentasilah kepada fakulti. Okey. Baik boleh. So okey. So mana-mana lah okey so okey ada semua okey. So terima kasih mana-mana yang boleh nampak lah kan. So okey. Ya, saya sendiri pun kena buka juga lah kan. Baik, okey. So okey. Dia tak nampak semua. Mungkin saya kena besarkan lagi ya. Saya nampak 6 orang je dalam ni. Kan? Okey. Mungkin kena ubah layout sikit. Ya, boleh nampak besar sikit lah. Baru nampak so ada nampak Mustafa Kamal ada. Okey, Hafizatul. Okey. Baik, okey. So terima kasih semua. So selamat cuti 7 minggu. So bila you all sekolah ke sekarang? Besok sekolah dah, Prof. Besok. So besok sekolah? Face to face lah? Cabaran besar ni. Full face to face. Ya. Full swing ke besok? Semua masuk? Semua masuk. Oh. Ada yang PDBR. Ya. Ada Alhamdulillah, SOP alhamdulillah. baru tak? Masuk SOP baru ni, so maksudnya buat test ke sebagainya? Ada kena test, akan ambil pelajar lah dalam 1 minggu tu. Akan kita tahun 1 seorang, tahun 2 seorang. Oh, ini ambil sampel lah. Ambil sampel. Oh, okey. Kan, ambil sampel ya. So, ya, risau juga kan. Dan itulah. So, kita pun samalah di universiti ni. Memang buka yang first batch kita bawa masuk, I think last week sajalah berkongsi okay. Last week kita masuk belajar, ya adalah kan 30-40 orang positif kan. Maksudnya masuk-masuk tu kita test terus. Okay, masuk test positif dan kita kuarantin lah di asrama. So hari ni masuk lagi kumpulan yang kedua, tapi tak dapat berita lagi lah berapa ramai yang ada infection ataupun positif dan sebagainya lah. So tak apa semua, okay, so kita jumpa lagi dalam masa yang terdekat. So take care masing-masing, jaga SOP. So harap kita semua dihindarkan, dijauhi daripada segala musibah COVID dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak kita yang akan masuk ke sekolah besok ataupun lusa. Alright, okay, so ada apa-apa lagi you nak sampaikan? Tak ada apa. Selamat betul. So ya.
Kalau tak ada apa-apa, so selamat bertugas. Ada lagi cuti separuh hari ni, hujung minggu. Kan? So alright, okay. So terima kasih semua. Okay, kita akan jumpa lagi. So kalau ada apa-apa maklumat nak sampaikan, nak tanya, so bolehlah, kita dah ada WhatsApp group. Cuma pada hari-hari tertentu tu saya dia lambat sikit respon. Kalau ada mesyuarat pagi petang tu lambat sikit lah. Kalau tidak, okay, tak ada masalah. So, okay. Untuk kelas kita ni janganlah kita tertekan. Kita enjoy, so harap kita dapat sedikit manfaat untuk kita, bukan saja untuk melengkapkan kerja khusus, tetapi mendapat sedikit ilmu yang boleh kita gunakan. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Okay, sama-sama ya. Terima kasih, Prof.